أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kuliah saya pada malam ini adalah berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul. Dan saya tidaklah nak menyentuh semua perkara berkaitan dengan perkara ini, persoalan Maulidur Rasul ini, kecuali hanya untuk menyentuh beberapa aspek yang saya rancang, yang saya cadang untuk saya ulas beberapa perkara lah. Dan itu bergantung kepada kelapangan masa. Perkara pertama yang ingin saya jelaskan untuk kita sama-sama perhatikan, untuk kita sama-sama renungi, dan untuk kita sama-sama ambil faedah sekiranya sesuai dan baik, iaitu mengenai amalan sambutan Maulidur Rasul ini sendiri. Apakah dia perkara yang boleh atau sebaliknya? Perkara ini kenapa saya rasa perlu dijelaskan, kerana persoalan ini sentiasa dibincangkan, sentiasa disebut. Dan bukan sekarang, sejak dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Cuma untuk kita sebut sedikit di sini untuk memahamkan kita tentang perkara ini, supaya dia tidaklah menjadi satu masalah yang menimbulkan masalah. Supaya dia tidak menjadi suatu persoalan yang akan menjadi masalah kepada kita semua ni. Itu tujuan saya sebut sikit mengenai perkara ini, iaitu pertama sekali tentang kedudukan sambutan Maulidur Rasul ini. Apakah dia merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh syarak atau dilarang? Maka di sinilah secara umumnya umat Islam dalam perkara ini mereka telah terpecah kepada dua golongan lah secara dasarnya, secara kasarnya. Antara yang menerimanya dan menolaknya. Ada golongan yang
melihat sambutan Maulid Rasul ini perkara yang baik, perkara yang tidak bercanggah dengan syarak, dan ada golongan yang menganggapnya perkara yang dilarang, perkara yang bid'ah. Bagaimana sebenarnya perkara ini? Supaya kita nampak persoalan ini dan kita tahu sikap kita bagaimana. Sebab masalah agama ni kalau kita tak faham molek-molek, kadang-kadang kita terbabit dengan sikap fanatik. Kita terbabit dengan sifat dengan sikap ta'assub, sehingga kita tak boleh nak bertimbang langsung pandangan-pandangan orang lain. Puncanya kerana kita ni kadang-kadang tidak mengetahui perkara itu dengan baik. Jadi persoalan sambutan Maulid Rasul ni bagaimana kedudukannya. Baik, pertama sekali kita tengok, apakah Nabi SAW pernah mengadakan sambutan terhadap hari kelahiran baginda? Memang tidak ada. Carilah dalam sirah mana pun, memang tidak ditemui bahawa Nabi Muhammad SAW mengadakan sambutan hari kelahiran baginda. Atau kita sebut hari ini hari lahir lah, hari jadi, birthday. Kita panggil happy birthday. Jadi memang tidak ada dalam sunnah bahawa Nabi mengadakan sambutan ini. Itu jelas, tidak ada kekeliruan. Persoalannya sekarang, apakah boleh untuk disambut oleh umat Islam dalam keadaan Nabi sendiri tidak pernah menyambut hari kelahiran baginda? Itu persoalan. Jadi isunya timbul berpunca daripada perbezaan pandangan alim ulama, perbezaan pandangan umat Islam ini dalam memahami pengertian bid'ah. Itu punca dia yang menjadikan umat Islam bercanggah dalam perkara ini kerana perbezaan pandangan dalam memahami perkataan bid'ah itu. Baik, ada segolongan di antara umat Islam ini, mereka dalam tafsiran mereka ni, bid'ah ni setiap perkara baru yang diada-adakan, yang tidak ada zaman Nabi. Dan mereka berpandukan kepada hadis yang masyhur lah, yang sedia maklum, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hendaklah kamu berjaga-jaga terhadap perkara-perkara baru ni, muhdatsat al-umur, perkara-perkara baru, maksudnya yang tak berlaku zaman Nabi. Hendaklah kamu berhati-hati, berjaga-jaga. Lalu dia fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, kerana setiap perkara yang baru tu, ini puncanya dari perkataan itu, setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Kullu itu setiap dipahami, setiap perkara baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu finnar, balasannya adalah neraka. Maka segolongan ini memahami setiap perkara baru, dah kira lah perkara baru apa-apa pun dikira bid'ah. Bila perkara itu bid'ah, maka sesatlah, dan maka sesat tu neraka lah balasan dia. Itu segolongan. Maka golongan inilah, maka antara isu yang dikira sebagai perkara baru ni, iaitu isu sambutan Maulidur Rasul ini, kerana tidak berlaku zaman Nabi. Memang itu diakui tidak berlaku zaman Nabi. Jadi bila tidak berlaku zaman Nabi, maka dianggap perkara baru. Maka berdasarkan kefahaman tadi, dia perkara baru. Bila perkara baru ni, dia disebut sebagai bid'ah. Maka bila sebut bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap sesat itu dalam neraka. Sebab itu mereka menolak mentah-mentah sambutan Maulidur Rasul. Dan beberapa tempat di negara Arab ni, di dunia Islam hari ni, ada di antara mereka itu orang yang mengadakan sambutan Maulid Rasul ini, sama ada sambutan secara terang-terang ataupun memperlihatkan sesuatu yang ada unsur-unsur sambutan. Contohnya dia angkat spanduk ke atau apa-apa saja, dipasang lampu ke, yang memperlihatkan ada bentuk-bentuk sambutan tu, dia akan dihukum sebab di beberapa tempat
oleh kelompok-kelompok yang seperti ini. Tak boleh asung. Dan saya satu ketika dulu pernah saya jumpa salah seorang daripada anak ulama di Madinah dulu, dia kata pernah terjadi pernah terjadilah orang yang mengadakan sambutan Maulid Rasul ni, pernah terjadi dipotong lidahnya. Pernah terjadi. Ini kelompok yang faham seperti itu. Baik, golongan yang kedua ni saya nak beritahu. Golongan yang kedua ini iaitu golongan yang memahami bahawa perkara bid'ah ni dia bukan saja perkara baru, iaitu perkara yang bukan saja perkara baru, tapi tengok bercanggah atau tidak dengan syarak. Perkara baru tetap perkara barulah, tapi tengok dulu bercanggah ke tidak dengan syarak. Kalau dia bercanggah dengan syarak, tak bolehlah. Kalau dia tidak bercanggah dengan syarak, maka bolehlah. Maka sebab itu pada mereka ini, mereka telah membahagikan bid'ah ni kepada dua. Kalau Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah. Bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Berarti yang baru tu, kalau dia bercanggah dengan syarak, dia sayyi'ah, dia buruk, dilarang. Dan sekiranya yang baru itu muafakat dengan syarak, tak bercanggah dengan syarak, dia hasanah, dia adalah baik. Bahkan ada yang membahagikan bid'ah itu kepada 5. Sebagaimana hukum Islam itu ada 5, maka dibahagikan kepada 5. Sesuai dengan hukum Islam itu, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram. Maka bid'ah pun seperti itu. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah tapi wajib dia buat. Ada yang sunat bid'ah itu. Ada yang harus, bid'ah harus dilakukan. Ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Baik, kenapa jadi demikian? Kenapa persoalannya kelompok ulama ni mereka mengatakan perkara bid'ah ni bukan hanya sekadar perkara baru, tapi tengok dulu dia bercanggah atau tidak dengan syarak. Kalau bercanggah, maka dia adalah bid'ah yang mungkar, bid'ah dalalah. Kalau seperti yang dibuat pembahagian di Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syatibi dan ramai lagi lah. Yang membahagikan bid'ah ni kepada beberapa jenis ni. Puncanya kerana mereka tahu bukan setiap perkara baru tu bid'ah. Tengok dulu, baru ni selaras atau tidak dengan syarak. Itu dia. Baik. Macam mana boleh jadi macam ni? Saya nak jelaskan skodo-skodo yang boleh kita dapat terima lah, dapat kita faham dengan mudah. Paling tidak kalau ada orang menjelaskan perkara ini, kita dah nampak gambar orang tu. Macam mana boleh jadi macam ni? Mereka juga merujuk kepada hadis yang sama. Merujuk kepada hadis yang sama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berjaga-jagalah terhadap perkara baru. Kerana setiap perkara yang baru ini adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah tu sesat, dan setiap yang sesat tu dalam neraka. Baik. Kenapa boleh jadi macam ni? Mereka faham. Hadis yang sama mereka pakai. Mereka kata perkataan setiap ni, kullu ni, setiap ni dalam bahasa Arab tidak bererti semua. Tu puncanya. Perkataan kullu ni dalam bahasa Arab. Sebab tu apa-apa kita nak rujuk pun salah satu pedoman kita bahasa Arab. Sebab apa begitu? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW bercakap dalam bahasa Arab. Hadis Nabi itu bahasa Arab ni dia ada rahsia dia, dia ada kaedah dia, dia ada nahwu dia, dia ada balaghah dia dan sebagainya. Jadi kena rujuklah kepada tata bahasa Arab ni nak faham satu perkara. Dan inilah kemahiran ulama kita. Jadi ulama-ulama yang menyatakan bahawa bukan semua perkara baru tu bid'ah, kerana mereka faham kullu ni, setiap ni dalam perkataan penggunaan bahasa Arab tidak bermaksud semua. Maka kerana itu dari segi bahasa, kullu ini kadang-kadang disebut sebagai lil jami', yakni untuk semua. Berarti dalam bahasa Arab ni
Kadang-kadang mereka ni, orang Arab ni, menggunakan perkataan kullu dengan makna semua. Tak ada benda yang tersisa, masuk belaka. Tapi ada juga mereka menggunakan perkataan kullu dengan makna lil majmu', untuk sekelompok tapi bukan semua. Ini kaedah bahasa Arab. Orang Arab pakai belaka bahasa ni. Jadi ulama-ulama yang mengatakan bukan semua benda baru ni bid'ah, mereka faham hadis tadi kullu tu bukan makna semua, tapi sejumlah. Dan itu memang sesuai, tidak salah dari segi bahasa Arab. Dalilnya, kalau kita tengok riwayat lain, perkara lain yang menggunakan gaya bahasa yang sama. Contohnya, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam. Siapa bani Adam? Manusia. Setiap manusia ni, bila sebut manusia, ada belaka. Orang kafir, orang Islam pula, ada orang mukmin, ada orang Nabi, ada macam-macam. Termasuk Nabi dalam tu. Tapi kalau kita faham perkataan kullu tu semua, berarti kullu bani Adam, setiap manusia, termasuklah para Nabi dan Rasul. Kalau kita faham kullu dengan makna semua, termasuk para Nabi dan Rasul. Khata', banyak salah. Jadi berarti perkataan kullu di sini dalam hadis ni tidak bermaksud semua. Kalau kita kata semua, berarti termasuk para Nabi dan Rasul. Berarti salah tafsiran kita tu. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ni banyak salah. Kalau kita faham kullu tu masuk semua orang, termasuk Nabi-Nabi dan Rasul. Berarti tanpa sengaja, kalau kita faham ayat ni dengan makna tu, tanpa kita sedar, kita sudah membabitkan Nabi-Nabi dan Rasul sebagai orang yang banyak salah juga. Sedangkan akidah kita, pegangan kita, para Nabi dan Rasul ini maksum. Dipelihara Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada sebarang dosa. Khata' ni melibatkan dosa lah. Kalau salah-salah tidak melibatkan dosa, itu tak ada masalah apa. Sebab hadis ni sebut kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kalau salah-salah biasa tak perlu taubat. Jadi khata' di sini dengan mana kesalahan yang membabitkan dosa. Maka sebab itu di hujung hadis ini diberitahu wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ni, yang banyak salah ni, orang yang banyak taubatnya. Dia banyak betul balik, baiki diri, bertaubat balik. Berarti khata' dalam ayat ni, dalam hadis ni adalah kesalahan yang membabitkan dosa. Jadi kalau kita kata semua di sini kullu bani Adam, setiap manusia ni banyak salah. Kullu di sini kita faham dengan mana masuk semua belaka, termasuklah Nabi dan Rasul, berarti itu kefahaman yang salah. Salah faham macam. Berarti kullu di sini dengan mana segolongan manusia ni. Maka ada yang dikecualikan, ada yang tidak termasuk, iaitu para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sama juga dengan hadis bid'ah tu. Bila Nabi sebut kullu bid'atin dalalah, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru tu bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah tu sesat belaka. Kalau kita faham kullu semua dengan makna semua, berarti setiap perkara baru ni perkara bid'ah belaka, perkara sesat belaka dan tak boleh belaka. Jadi ulama-ulama kita ni tak faham macam tu. Mereka kata tengok baru ni tengok muafakat dengan syarak ke tak. Jadi atas dasar itulah segala perkara-perkara baru yang tidak dilihat ada percanggahan dengan syarak, sekalipun dari segi nama bahasanya boleh dinamakan bid'ah, tapi dia bukan benda buruk. Sebab itu mereka namakan sebagai bid'ah hasanah, yang baik, ataupun bid'ah yang mubah, atau sebagai nama-nama yang bermacam-macam lagi lah. Kita kena faham macam tu. Jadi inilah punca kenapa timbul masalah tadi. Ada segolongan yang membid'ahkan amalan sambutan Maulid Rasul, maka bid'ah yang mungkar. Kan dipaham perkara tadi tu. Setiap perkara bid'ah masuk semua. Tak kira benda-benda baru, kira bid'ah belaka dan sesat belaka. Dan mereka tolak.
Bukan saja mereka tolak, mereka hukum orang mengadakan sambutan Maulid Rasul. Ada yang kena sebab. Disebabkan salah benda, salah sambut Maulid Rasul. Berlaku sampai hari ini di beberapa tempat. Baik, saya nak jelaskan yang kedua ni. Atas dasar apa mereka ni kata bukan semua perkara baru tu bid'ah? Atas dasar apa? Atas dasar kenyataan. Baik, contohnya apa? Azan 2 kali sebelum Jumaat tidak berlaku zaman Nabi. Tak berlaku zaman Nabi. Azan 2 kali sebelum Jumaat tu. Sebelum tu azan sekali je. Masuk waktu azan khutbah tu. Bila berlaku azan 2 kali ni? Zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kerana masalah masyarakat sudah ramai, ada orang dengar macam-macam berubah jadi banyak hal lagi lah, maka dengan ijtihad dia itu, maka dia telah menetapkan 2 kali azan sebelum solat Jumaat. Azan hak pertama tu sebenarnya tu yang kedua. Azan yang kedua tu hak pertama. 2 kali. Jadi perkara ini berlaku zaman Sayyidina Uthman, tidak berlaku zaman Nabi. Dan kita faham bila benda tu tak berlaku zaman Nabi, kita boleh namakan dia sebagai bid'ah. Tapi kita nak kata Sayyidina Uthman telah melakukan bid'ah yang sesat, berani tak kita kata gitu? Jadi kalau kita kata setiap perkara yang baru itu bid'ah, tanpa kita sedar, kita telah menyesatkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi masa hidup lagi. Salah seorang yang Nabi jamin, Nabi khabar ahli syurga masa hidup lagi. Nabi boleh khabar lah sebab wahyu. Kalau ada orang lain buat gitu jangan pakai lah. Khabar orang ni ahli syurga jangan pakai. Sebab itu ini merupakan khususiah wahyu saja. Sayyidina Uthman. Jadi kalau kita kata setiap yang baru tu bid'ah, tanpa sedar kita telah membabitkan Sayyidina Uthman sebagai orang ahli bid'ah. Sebab yang dibuat oleh Sayyidina Uthman tu dah berlaku zaman Nabi. Maka sebab tu ulama-ulama kita memahami bahawa bukan setiap yang baru tu bid'ah. Yang kedua, kita nak fahamkan perkara ni. Bila orang sembahyang orang sembahyang tarawih 20 rakaat. Sejak zaman Sayyidina Umar. Sebelum tu orang buat mana? Sebelum tu zaman Nabi sembahyang. Kadang-kadang Nabi sembahyang depan orang beberapa malam pertama. Lepas tu Nabi tak sembahyang dah depan orang ramai. Beberapa malam je. Nabi sembahyang depan orang ramai. Lepas tu Nabi tak sembahyang depan orang ramai lagi dah. Jadi tak tunggu sebulan lah Nabi bertarawih ni, beberapa malam je Nabi sembahyang depan orang. Sampai bila? Sampai zaman Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar tengok sifat kemalasan ni mula nampak ciri-ciri kemalasan ni, orang mula malas dah. Maka untuk ijtihad Sayyidina Umar untuk mengatasi masalah ni, Sayyidina Umar mengumpulkan orang Islam untuk melaksanakan solat tarawih secara berjemaah dan ditetapkan 20 rakaat. 20 oleh Sayyidina Umar. Jadi sebelum tu orang tak sembahyang berjemaah. Dan ada yang buat beberapa rakaat tak menentu. Dan di awal tu orang sembahyang tarawih ni lewat sikit, dia buat al-fahsyat, dia buat lewat sikit. Ketua awal dia. Zaman Nabi. Dia buat tu. Jadi zaman Sayyidina Umar dikumpulkan orang, dibuat solat tarawih secara berjemaah, kemudian ditetapkan 20 rakaat, dia buat terus selepas isyak. Ini tidak berlaku di zaman sebelum itu. Tidak berlaku di zaman Nabi. Berarti perkara ini perkara baru. Bila perkara baru orang panggil bid'ah. Cuma bid'ah di sini, bid'ah yang menurut alim ulama kita, bid'ah yang tidak bercanggah dengan syarak. Apatah lagi dibuat oleh Sayyidina Umar. Tidak bercanggah dengan syarak. Maka sebab itu mereka namakan bid'ah hasanah. Bid'ah baru-barulah. Tapi sifatnya apa? Hasanah. Sebab apa? Tidak bercanggah dengan syarak. Muafakat dengan syarak.
bukan saja tak bercanggah, muafakat dengan syarak. Kerana Nabi dia ada pesan, faqtadu min ba'di Abi Bakrin wa Umar, mengikutlah orang selepas aku ni, antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu. Jadi kalau kita anggap setiap perkara baru ni adalah bid'ah tanpa kita sedar, kita telah membabitkan Sayyidina Umar sebagai orang yang melakukan bid'ah. Kalau kita kata setiap yang baru ni adalah perkara berbid'ah, maka sebab itu alim ulama kita ni tak faham macam tu. Bid'ah pada mereka ni perkara baru yang bercanggah dengan syarak. Kalau tak bercanggah, maka bolehlah, sekalipun tak berlaku di zaman Nabi. Itu yang difaham oleh ulama-ulama kita yang hari ini orang kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang memahami bid'ah ni, setiap perkara yang baru itu bid'ah, tak kira lah bercanggah tak bercanggah, baru je bid'ah. Yang memegang prinsip ini hari ini orang kenal sebagai As-Salafi Al-Wahabi. Orang kenal hari ini yang faham cara itu tu. Jadi itu nak beritahu kenapa ulama kita hari ini mereka menerima perkara-perkara baru, termasuklah sambutan pada Rasul ini. Sekalipun benda itu baru, tapi pada mereka tidak bercanggah, kerana atas kefahaman tadi itulah. Perkara baru ni tengok dulu, bercanggah tidak dengan syarak. Kalau tak bercanggah, maka hasanah lah. Kalau dia bercanggah, dia sayyi'ah, dia buruk. Itu prinsip pertama yang perlu kita faham berkaitan dengan masalah sambutan Maulidur Rasul ini. Baik. Kemudian sikap kita macam mana, terserah masing-masing lah. Kalau masing-masing nak pegang gaya berfikir Salafi Wahabi, lalu menganggap setiap perkara baru itu bid'ah dan termasuk Maulidur Rasul, jangan sambut. Jangan adakan sambutan. Buat tak tahu, buat biasa je. Buang dalam kalender. Buang dalam kalender. Tapi kalau masing-masing rasa sambutan ini bermanfaat, lebih lagi dia merupakan satu program. Sebenarnya Maulidur Rasul ini sebenarnya satu bentuk program yang diprogramkan oleh umat Islam. Dia bukan satu ibadah baru, program. Satu yang diprogramkan, yang dijadualkan. Sampai masa tahun ini kita sambut memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita namakan sebagai satu ibadah baru. Dia satu program umat Islam. Aktiviti umat Islam yang dianjurkan untuk bersempena Maulidur Rasul ini memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu berbeza-beza sambutan. Kalau di negara Arab tu mereka sambut mereka dengan gaya bermacam-macam. Di tempat kita ni bermacam-macam juga. Ada sesuatu tempat mereka tu duk main mengecum ada sambutan Maulidur Rasul. Macam raja dia buat. Tak apalah, tengok ada ukuran percanggahan dengan syarak ke tak. Yang penting semangatnya sama. Mereka nak menyatakan kegembiraan mereka dalam mengingati kelahiran Nabi Muhammad ni. Mereka cuba nak menimbulkan rasa nak menzahirkan rasa gembira mereka atas perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Itu. Jadi sekiranya berlaku lagi isu bid'ah dan bid'ah ni, tuan-tuan dah nampak dah apa yang saya jelaskan tadi. Rasa tak mau buat, nak pakai tadi, pakailah. Atau nak pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, silakan. Dalil-dalil saya sudah beritahu, saya sudah jelaskan. Supaya kita sambut benda-benda ni, agama ni, bila kita nak buat benda-benda, kita kena ada dasar. Kena ada dalil, kena ada alasan, kena ada hujah. Tidak boleh pakai barang bang. Dia kena ada apa panduan kita, apa sokongan ataupun dalil hujah sandaran kita tu. Kena ada benda tu. Baik, satu. Yang kedua, saya nak tebuk-tebuk berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kalau kita nak tengok, sebenarnya sangat banyaklah aspek kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Cuma saya nak pilih beberapa perkara. Satunya tentang status Nabi Muhammad sebagai manusia. Ini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah dan merupakan seorang manusia. Dia bukan malaikat, apatah lagi Tuhan. Bukan malaikat, bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Sekalipun manusia, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita kena jangan lupa percubaan orientalis. Mereka cuba nak meragukan kita atau merendahkan martabat Nabi Muhammad pada pandangan kita. Agama kita ni paksinya kepada keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama kita ni 100% berpandukan wahyu. Dan wahyu tu lalu ke mana? Lalu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sumber ini berjaya diragukan, berarti agama kita satu hari nanti orang akan ragu banyak perkara. Kerana ragu kepada punca cerita. Keyakinan kita kepada Allah dengan segala macam, dengan berkait dengan akidahnya, dengan syariahnya, dengan hukum hakamnya, mari mana semua ni? Semuanya mari dari satu punca je. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak beritahu ada percubaan-percubaan yang dilakukan sejak dari dulu untuk meragukan, kata lain meragukan, mengurangkan keyakinan dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhir sekali terhakis sedikit demi sedikit koh kurang keyakinan dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini telah disedari oleh almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia telah tulis dan bahaskan perkara ini dalam kitabnya Fiqh Sirah. Secara tidak langsung, ada yang disebut secara direct. Apa benda? Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang membabitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cuba diberi gambaran-gambaran yang mengelirukan. Yang akhir sekali boleh menimbulkan keraguan kita terhadap Nabi Muhammad. Cuba digambarkan seperti itu. Dan ini percubaan yang terancang tanpa kita sedar. Yang melakukan kerja ini antaranya kelompok-kelompok orientalis. Siapa orientalis ni? Yakni sarjana-sarjana barat yang bukan Islam lah, yang kaji Islam, yang tahu tentang Islam, bahkan mereka lebih tahu daripada kita tentang Islam itu. Tapi niat buruk, hati buruk, niat dia jahat untuk meracuni pemikiran kita terhadap agama kita. Dia mengaji, kadang mengaji. Dia baca Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dia tahu. Kena molek dia lebih alim daripada kita. Tapi mereka tidak ada iman. Mereka tidak ada keyakinan. Yang mereka lakukan itu untuk tahu lubang. Kat mana boleh cocok? Kat mana boleh tikam? Baik. Antaranya yang mereka lakukan untuk meragukan terhadap Nabi Muhammad ini, dia cuba menafsirkan fenomena Nabi menerima wahyu. Bagaimana cara Nabi menerima wahyu? Nabi, kalau kita baca kisah Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, pada waktu dia menerima wahyu ni, kadang-kadang dia menggeletar ketakutan sampai berpeluh dari ni ketika wahyu nak diturunkan. Menggeletar badan, berpeluh dan sebagainya. Jadi keadaan ni yang berlaku tu mereka tak nafikan, kerana benda tu disabitkan di dalam riwayat. Ada periwayatannya. Ibnu Hisham antara perawi-perawi penting yang meriwayatkan sirah Nabawiyah ni, dan ramai lagi periwayat sirah Nabawiyah ni ramai. Mereka tulis kitab, jelas fakta tu. Tapi apa yang mereka buat? Mereka cuba memberikan gambaran yang salah. Dia sepelek sikit je. Keadaan Nabi bila dalam suasana wahyu diturunkan tu menggeletar, berpeluh dahi kadang-kadang. Mereka cuba menggambarkan bahawa Nabi Muhammad ni orang yang kena macam sakit Parkinson. Orang kena penyakit, kena kerasukan. Jadi kita pun tengok orang kena rasuk, nampak ada macam dekat-dekat. Orang kena rasuk menggeletar dia gini sampai berpeluh gini-gini. Jadi dia cuba membayangkan bahawa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad ni, duduk di gua seorang diri tu, di gua Hira tu, sebenarnya dia kena rasuk. Sebab tu dia jadi gitu. Lepas tu ada orang kita duduk mengaji kitab dia tu, pakai lagi pula tu, pakai kitab dia pula tu. Akhir sekali mula memikir macam-macam tentang Nabi Muhammad. Contoh saya nak beritahu, contoh macam mana mereka. Apa target mereka? Target mereka adalah untuk menimbulkan kekeliruan. Kalau tak nak keliru pun mengurangkan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun cukup dah.
Sebab tahu pucanya situ. Agama kita puca mari dari ni. Lepas tu syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah kita. Tak lagi tu. Yang kedua tu. Kerana memang agama kita salurannya kot tu. Tapi kalau yang itu berjaya diragukan, berarti keseluruhan agama kita pegang ni akan diragui. Akan diragui oleh umat Islam sendiri. Jadi sebab itu saya nak jelaskan sedikit tentang perkara ini. Bahawa pertama sekali Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi. Tetapi Nabi yang diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada pada orang lain. Banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi yang tidak ada pada orang lain. Sejak bila? Sejak sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan, pada waktu dilahirkan, pada waktu dia kecil-kecil lagi, sampailah dia menjadi Nabi. Telah diberikan kemuliaan oleh Allah. Kena faham gitu. Sebab kita ada dengar satu ungkapan yang tidak salah, tapi lama-kelamaan kalau kita dah akhirat, dia boleh bawa masalah sikit. Masalah apa? Boleh membawa persepsi kita. Nabi Muhammad tu manusia biasa, macam kita je. Tengok. Manusia biasa macam kita je. Perkataan tu lama-kelamaan dia boleh membawa kita seolah tak ada macam kita je belaka. Tak ada sama, tak ada beza apa. Sebab tu saya peringat, Nabi Muhammad tetap manusia. Jangan berlebihan, jangan mengurangi. Tetapi Nabi Muhammad itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan yang tak ada pada orang lain. Tapi dia tetap manusia. Dia bukan malaikat, apatah lagi Tuhan, dia bukan. Kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi dia tetap sebagai seorang manusia. Jangan akak lebih daripada itu sehingga dia bertukar menjadi lebih daripada itu, seperti yang berlaku kepada agama Kristian, agama Yahudi. Akhir sekali mereka mempertuhankan Nabi mereka. Jangan sampai begitu. Tapi nak kabarnya Nabi Muhammad ni diberi kelebihan sebagaimana diberi kelebihan kepada Nabi Isa. Sebab apa orang Nasrani ni mempertuhankan Nabi Isa? Kerana kelebihan yang Allah Ta'ala beri dia banyak. Menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Akhir sekali mereka tak ada panduan, mereka mempertuhankan Isa. Akhir sekali. Jangan sampai begitu. Tetapi nak beritahunya, mereka ni, Nabi-Nabi ni, termasuk Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad saja, bahkan Nabi-Nabi sebelum tu, manusia yang diberi kelebihan yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat buat. Maksudnya dia bukan manusia biasa ni. Manusia tetap manusia, tapi dia bukan macam kita biasa ni. Kena faham gitu. Kena faham gitu. Jadi kalau kita anggap manusia biasa, kita sudah tanpa kita sedar. Manusia biasa je. Disebut manusia, bahasa pun rengang dah. Manusia biasa je. Biasa tu bahasa leweh dah. Rengang dah bahasa tu. Jangan sampai begitu. Manusia tetap manusia. Dia tak lari, tak akan menjadi malaikat, tak akan jadi apa. Tapi diberi kelebihan dan keistimewaan oleh Allah. Jadi baik. Mana bukti dia? Sebab tu dalam usaha agama ni, kita tak boleh cakap kosong, kita kena ada bukti. Kena ada dalil. Kenapa kita boleh kata macam tu? Baik, Nabi Muhammad sebagai manusia itu jelas dalam Al-Quran. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni manusia macam kamu juga. Maksudnya aku ni macam kamu dari segi manusianya. Maksudnya aku ni bukan malaikat. Aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat, aku manusia macam kamu. Maksudnya dari segi manusianya sama macam kamu. Jelas disebut dalam ayat. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang telah diberi wahyu kepadaku. Tapi jangan tengok ayat ni saja. Ayat Al-Quran ni bukan hadis-hadis Nabi pun banyak. Tengok. Jadi bila disebut dalam Al-Quran, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu. Kita ambil ayat ni setakat lah. Manusia dia macam kita kau, tak ada lebih apa-apa, sama macam kita. Ni ambil ayat ni setakat. Jangan tengok hadis-hadis lain lagi. Jadi kena tengok belaka. Sebagai seorang manusia, betul lah manusia. Tetapi bagaimana manusianya tu? Tengok. Salah satunya
Salah satunya kelainan manusia tapi diberi keistimewaan oleh Allah sehingga dia menjadi kelainan daripada yang lain, memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Antaranya Nabi sendiri beritahu, lastu kahayatikum, aku tak macam kamu. Aku bukan macam kamu. Lastu kahayatikum, aku bukan macam kamu. Abitu inda rabbi, aku berada di sisi Tuhanku. Maksudnya hubungan aku dengan Allah Ta'ala ni khususiyah, membukan taraf tu, membukan taraf. Yut'imuni wa yaskin, Allah Ta'ala sendiri yang beri makan kepada aku, beri minum ke aku. Apa yang kamu dah capai. Sebab tu Nabi berpuasa wisal. Puasa wisal ni puasa sambung menyambung berhari-hari, tak buka sekali. Kita dilarang. Kita tak nak buat begitu, jangan buat macam tu. Puasa 3-4 hari buka sekali, jangan buat. Dilarang. Cuma ulama khilaf, larangan itu larangan tahrim ke ataupun larangan karahah. Haram kan atau makruh? Itu khilaf ulama lah. Ada yang mengatakan haram, tak nak buat langsung gitu. Ada yang mengatakan dilarang kerana syafaqah, kerana kesiang. Tapi boleh kalau nak buat. Itu khilaf lah. Cuma nak beritahu Nabi berhari-hari tak makan. Nabi beritahu bila isu ni berbangkit, Nabi jelaskan, lastu kahayatikum, aku ni tak macam kamu, tak serupa kamu. Jadi kena adulah dua tadi. Ayat tadi, innama anda basyarum mislukum, aku ni manusia seperti kamu. Dari segi manusianya memanglah tak ada beza sebagai manusianya, tapi dari segi yang lain aku tak sama macam kamu. Maksudnya Nabi Muhammad walaupun manusia, dia telah diberikan kelebihan oleh Allah. Keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Yut'imuni wa yaskin, Allah Ta'ala beri makan ke aku, beri minum ke aku. Kelebihan yang tak ada pada orang lain. Baik. Satu, saya nak beri contoh lain. Kelainan-kelainan. Kita bagi orang yang mengaji lah, orang yang belajar. Ada riwayat menyebut ada sahabat yang minum darah Nabi. Minum darah Nabi. Dah mana yang jadi gitu tu? Riwayat sebut memang darah Nabi pernah diminum. Tapi yang lain daripada Nabi tak ada orang minum. Tak ada riwayat sebut sahabat minum darah sama sendiri. Ataupun minum darah orang lain lagi, tak ada. Darah diri sendiri ke, darah orang lain tak ada. Hanya pernah ada riwayat menyebut pernah ada sahabat minum darah Nabi. Kenapa? Apa yang boleh kita faham di sini? Satu ketika tu Nabi berbekam. Nabi suruh buang darah dia tu. Sahabat ni ambil darah bagi ke lain, senyap-senyap dia minum dah setakat. Darah Nabi. Apakah sahabat ni tak tahu bahawa darah tu najis, haram? Tapi sebab apa dia minum juga? Kerana dia kenal Nabi, lastu kahayatikum, aku tak macam kamu. Sebab tu tak ada riwayat sahabat ni minum darah orang lain pula. Sebab dia tahu darah tu adalah najis. Tapi Nabi Muhammad ada khususiyah dia. Sebab tu dia sanggup minum. Dalilnya, bila dia datang jumpa Nabi, dia tanya Nabi macam mana? Apa kesimpulannya? Bahawa Nabi menjelaskan orang yang dalam badan dia tu ada darahku tidak disentuh oleh neraka. Itu kelainan. Tak ada pada orang lain. Sebab tu tak pernah berlaku dalam sejarah orang Islam minum darah orang lain. Tak ada. Sahabat minum darah sama sendiri, darah sendiri ke darah orang lain, tak ada. Tapi darah Nabi ada sahabat minum. Kelainan dia daripada orang lain. Tapi tetap manusia. Biar kita faham begitu. Cuma kita kena faham bahawa Nabi Muhammad diberi kelebihan oleh Allah yang tak ada pada orang lain. Jangan kita kata manusia macam kita semua. Tu bahasa tu dak apa? Dak kemah bahasa tu. Macam kita manusia. Manusia lah. Dia bukan malaikat, dia bukan lebih dari itu, bukan. Manusia tak manusia. Tapi manusia yang diberi kelebihan dan keistimewaan oleh Allah. Baik. Kemudian apa lagi tengok? Kemuliaan Nabi Muhammad ini dapat kita lihat sebelum lahir lagi. Warna itu sebelum lahir. Baik, pertama sekali, tidak ada seorang Nabi pun, seorang Rasul pun yang diutuskan kecuali mereka ni ada memberitakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun. Sejak dari Nabi Adam
sampai Nabi yang terakhir ni, semua mereka ni bawa berita ni. Berita apa? Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lahir lagi kawan ni. Belum dilahirkan lagi oleh Allah. Tapi perkhabaran, cerita mengenai ini sudah dimaklumi oleh para Nabi dan Rasul yang sebelum itu. Sehingga tidak ada di antara mereka tu malaikat memberitahu. Antara yang mereka bawa berita ni, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diketahui. Orang-orang Yahudi ni, orang Kristian ni, mereka ni sudah tahu dan lebih mengenali Nabi daripada orang-orang Islam sendiri. Sebab tu ketika Nabi bersama dengan bapa saudara dia Abu Talib, Nabi ni ditetapkan Allah ayah dia mati sebelum dia lahir. Kemudian masa dia kecil lagi mak dia mati pula, duduk dengan toki. Lepas duduk dengan toki pula, meninggal duduk pak saudara Abu Talib. Jadi pak saudara ni Abu Talib ni dia businessman. Dia pergi mari ke situ ke sini dan dia bawa Nabi Muhammad ni. Sekalipun dia ni anak saudara, dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Pak saudara Nabi ni Abu Talib sangat sayang dia. Dan dia sanggup mempertahankan dengan kekuatan, dengan harta benda dia sekalian untuk mempertahankan Nabi Muhammad. Itu bapa saudara Nabi Abu Talib. Dia bawa. Sirah menyebut bila sampai satu tempat tu dia bertemu dengan Buhairah, seorang pendeta. Jadi pendeta ni dia tengok pelik budak ni. Dia pesan ke Abu Talib. Apa yang dia pesan ke Abu Talib? Mu jangan bawa budak ni pergi ke tempat Muhammad nak pergi. Aku bimbang mu pergi bawa sana jumpa dia orang Yahudi ni, nanti dia akan bunuh atau dia apa-apakan dia. Apa yang boleh kata gitu? Padahal umur 12 tahun baru budak ni, 12 tahun baru. Nak kabarnya Allah Ta'ala sudah beri kemuliaan pada dia. 12 tahun. Tak turun wahyu lagi. Wahyu turun umur 40 tahun. Kalau kita nak kata dia hanya mulia setelah turun wahyu 40 tahun, ini macam mana ni? Buhairah kenal dah dia ni. Jangan bawa budak ni. Jumpa dengan Yahudi sakit. Akan dilakukan apa-apa terhadap. Itu Buhairah. Baik, kemudian kita tengok lagi hal-hal lain yang berlaku pada Nabi sejak kecil. Masa malam kelahiran tu, masa malam kelahiran Nabi Muhammad, kita tahu bahawa di negara Arab ni, di utara negara Arab tu ada negara Parsi. Yang agama yang tersebar di sana tu agama Majusi ni, Zoroaster ni, penyembah-penyembah api ni. Dan di sana tu ada unggunan api besar yang tidak pernah padam, berkurung-kurung lama je, tak pernah padam api tu. Tapi riwayat menyebut di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam dia lahir tu, api tu boleh padam tak sekarang? Boleh padam. Jadi Allah Ta'ala sudah memperlihatkan kelebihan-kelebihan pada Nabi Muhammad ini sejak kecil. Bahkan sebelum tu yang saya katakan, Nabi-Nabi, tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang datang kecuali membawa berita tentang kelahiran Nabi Muhammad ini. Bahkan Nabi Adam sendiri, setelah melakukan kesalahan yang tanpa sengaja, sebenarnya benda tu tak salah. Salah ni bila sengaja buat salah. Sebab tu kesalahan Nabi Adam tu sebenarnya dia bukan dia disengajakan. Tapi pada hak seorang Rasul dia anggap macam salah lah. Maka dikira sebagai satu kesalahan dan dosa. Maka Nabi Adam telah bertaubat. Tapi bagaimana dia bertaubat? Ini disebut oleh Ibn Katsir, sebut dalam tafsir Ibn Katsir itu ada riwayat. Kisah taubat Nabi Adam ni. Nabi Adam ni masih nak taubat. Allah Ta'ala buka dia pandangan yang menembusi sampai ke arasy, menembusi hijab. Dia tengok sampai ke arasy pandangan dia tu. Apa yang dia nampak? Kita tahu arasy ni ada tiang dia, ada malaikat yang pikul dia tu. Hamalatul Arsy itu malaikat yang pikul. Di tiang-tiang arasy tu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis kalimah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa kata Nabi Adam? Muhammadur Rasulullah ni yang belum lagi dizahirkan ini, nama ni tak akan tertulis di tiang arasy ni kecuali ini orang yang sangat mulia. Kecuali orang yang sangat mulia. Jadi dia pun berdoa kepada Allah dengan bertawassulkan kepada
Nabi Muhammad yang akan dibangkitkan, yang akan dizahirkan suatu hari nanti itu, dan taubatnya diterima oleh Allah. Itu nak beritahu Nabi Adam, kemuliaan Nabi Muhammad belum lahir lagi, dizahirkan Allah kemuliaan. Kemudian kita tengok aspek-aspek lain kemuliaan masa Nabi kecil. Ini kecil-kecil nak khabar bahawa kemuliaan itu sudah sabit pada diri Nabi Muhammad ini. Sudah nampak keanehan dia, kepelikan dia, kemuliaan dia tu, keistimewaan dia tu. Baik, masa Nabi dipelihara di perkampungan Halimatus Sa'diyah, kampung tu masa tu berlaku kemarau panjang, kering, tumbuhan tak hidup. Tapi bila Nabi didatangkan ke kampung tu untuk disusukan oleh Halimatus Sa'diyah ni, tiba-tiba kampung tu jadi subur, menghijau dengan berkat ni budak ni yang masih kecil lagi ni. Berkat dia itu disebut dalam kitab sirah, bukan kita reka-reka, disebut dalam kitab sirah. Kampung hok kering kota ni tiba-tiba jadi menghijau, berkat. Jadi kita sirah menyebut kerana keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum dibangkit lagi ni, tempat yang kering pun jadi subur. Dan berlaku pada masa tu, ketika Nabi bermain bersama kawan-kawan dia ni masih kecil lagi, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenali tangkap Nabi ni, belah dada dia. Kawan-kawan dia temu lagi cak rapak lain ni, dia ditangkap, dia belah dada, dia buang bahagian hitam dan dada tu untuk memberi gambaran bahawa ini orang yang disucikan Allah. Cuma macam mana gambaran tu nak dizahirkan, Allah Ta'ala tunjukkan dalam bentuk tu. Jadi belah dadanya, dia buah jantung dia tu, dia buang darah hitam yang kotor tu sehingga tidak dibersihkan. Diberi gambaran tu kecil lagi, sudah ditunjukkan ini orang satu hari nanti orang yang sangat mulia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dia kecil, sekalipun masyarakat masa itu masyarakat jahiliyah, tahu saja jahiliyah ni macam-macam penyakit ada masyarakat jahiliyah ni. Tetapi sekalipun Nabi hidup dalam masyarakat tu, tak pernah sekalipun Nabi terlibat dengan majlis-majlis buruk yang membabitkan masyarakat Mekah masa tu. Tak pernah. Sekalipun Nabi hidup dalam masyarakat tu, tapi tak pernah. Diriwayatkan pernah Nabi sekali ada kemahuan nak pergi ikut sekali pesta. Nak pergi ikut pesta sekali. Nak pergi, ada kemahuan, tapi ditakdirkan Allah dia tertidur. Tak pergi. Nak kabarnya unsur penjagaan. Allah Ta'ala sudah jaga dia sejak dia kecil lagi. Tak pernah terlibat dengan perkara-perkara macam tu. Ini semua gambaran-gambaran yang menunjukkan kepada kemuliaan, kelebihan, keistimewaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelum dia diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Itu yang saya maksudkan, bahawa bila kita faham, bila Allah Ta'ala berfirman, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, aku ni adalah merupakan manusia seperti kamu, kita kena faham boleh. Maksudnya Nabi tu memang tetap manusia, dia tak beza daripada kita dari aspek manusianya. Tetapi kemanusiaan Nabi Muhammad itu berbeza dari kita kerana diistimewakan oleh Allah. Yang tak ada pada kita diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perkara lain lagi lah. Kemudian satu perkara lagi yang saya nak sebut di sini, mungkin dah panjang lah, saya sebenarnya ada 78, tapi berat kena pergi 78 ni. Saya pilih-pilih lagi lah. Yang saya rasa munasabah, yang rasa sesuai lah. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita. Baik. Kita berhubungan dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Orang Islam ni berhubungan dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, dan setelah Nabi wafat pun berlaku lagi hubungan itu. Itu saya nak jelas sikit untuk kita sama-sama kongsi. Hubungan dengan Nabi ni masa Nabi hidup berlaku dah, tapi setelah Nabi wafat pun masih wujud hubungan-hubungan ini. Terutamanya wafat. Masa Nabi hidup, tak pelik lah, sahabat-sahabat Nabi tu duduk mengiringi Nabi, duduk bersama dengan Nabi, sehingga mereka mendapat pangkat sahabat.
Tidak ada martabat yang paling tinggi daripada martabat sahabat. Sebab apa? Tak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat sahabat. Wali mana tinggi mana wali-wali pun, dia tak akan lebih daripada martabat sahabat. Dah sahabat tu apa? Sahabat ni, cuba tengok takrifan sahabat. Sahabat ni orang yang dan jumpa dengan Nabi. Dia dan jumpa dengan Nabi walaupun sekejap. Kemudian dia beriman dengan Nabi. Kemudian dia mati dalam keadaan itu. Dia sudah dikira termasuk dalam sahabat. Dia jumpa sekali je. Tu pun sekejap je. Tapi dia percaya kepada Nabi Muhammad ni. Dia beriman. Dan mati dalam keadaan beriman tu. Kalau cukup syarat tu, dia sudah dikira sahabat. Dok mana yang jadi lebih gitu nah? Tengok apa nama sabda Nabi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang tengok, dapat tengok aku dan percaya ke aku. Bukan sekadar tu saja. Tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi. Beruntung juga orang yang bukan tengok aku, dia tengok orang yang tengok aku tu. Boleh juga. Dan Nabi kata, tuba liman ra'a man ra'ani wa amana bi. Bukan sekadar tu, beruntung juga orang yang tengok orang yang tengok aku. Hadis itu sebut 3 lapis. Tapi ulama menjelaskan bukan 3 lapis. Berterusan sampai zaman kita ni. Siapa yang dah tengok, orang yang dah tengok, orang yang dah tengok, orang yang dah tengok Nabi. Boleh belaka. Itu kelebihan. Tengok je. Maka sebab tu takrif sahabat, orang yang jumpa Nabi walaupun sekejap, dia percaya kepada Nabi, beriman dengan Nabi dah. Sekalipun lepas tu dia tak jumpa dah, tapi dia mati kena beriman. Dia tetap termasuk dalam golongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kelebihan. Cuma nak beritahu bentuk hubungan kita dengan Nabi ni. Ada benda saya nak kata apa? Zaman sahabat Nabi masa hidup, sahabat-sahabat ni dapat kelebihan kan? Kita tak ada cang lah. Sebab Nabi wafat ni tak ada cang. Tetapi hubungan Nabi selepas wafat tu masih ada. Dan kita ada peluang tu. Baik. Satu perkara saya nak sebut, selagi nak sebut sikit tak buat hurai. Kerana panjang dan mungkin kontroversi. Berlaku hubungan dengan Nabi ni setelah Nabi wafat ni, setelah Nabi wafat. Kadang-kadang berlaku dengan cara mimpi yang benar. Ar-ruya as-sadiqah. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah fa inna syaitana la yatamassalu bi." Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, dia akan melihat aku dalam keadaan jaga, dan syaitan tu tidak berupa dengan rupa aku, tak mampu untuk menyamar dalam rupa aku. Dia tak nak buat tu. Rupa orang lain dia boleh buat, tapi rupa Nabi Muhammad syaitan tak nak buat. Jadi boleh berlaku dengan cara mimpi yang benar. Dan boleh berlaku, ini menurut ahli tasawuf lah. Kalau orang tak mengaji tasawuf mungkin tak percaya benda ni, tak pakai benda ni lah. Dan berlaku secara yaqazah, yakni orang tu melihat secara rohani dalam keadaan bukan tidur sedar, tapi dalam keadaan dia tak tidur sedar, tapi secara rohani. Orang panggil yaqazah. Saya tak mau bincang tu sini, tak apa, saya nak sebut sekadar je. Cuma saya nak jelaskan macam mana hubungan kita dengan Nabi Muhammad selepas mati ni. Bentuk kita percayalah, semua orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad, kasih kepada Nabi Muhammad, tapi hubungan, saya nak cover hubungan. Sebab ada tanggapan orang kita ni, bila mati kau tutup file lah, tak ada apalah, macam ikan duduk dalam peti lah. Itu tanggapan yang silap. Bila manusia mati ni tutup file, macam ikan orang tok dalam peti tu. Bila pula waktu beg nak goreng, baru cair mula. Seolahnya bila kita mati kau tunggu nak hari kiamat lah, lepas tu hilang fungsi. Jangan. Al-anbiya ahya'u fi kuburihim yusallun. Para nabi ni mereka kena hidup dalam kubur mereka dan mereka semayang dalam kubur. Warna kita nak buat. Kita kena cover dalil lah, jangan cakap kosong. Dalil kena ada. Nak covernya biar betul persepsi kita tu, bahawa nabi-nabi ni mereka hidup dengan gaya mereka, dengan suasana mereka. Maksudnya kita gali kubur tak nampak lah, tapi mereka hidup di alam mereka tu. Maksudnya berfungsi. Tidakkah kita baca kisah Isra' Mi'raj?
yang ulama-ulama kita selalu duk terangkan kepada kita tu, apa yang berlaku? Antara yang berlaku masa Isra' Mi'raj, tidakkah Nabi pergi ke Baitul Maqdis? Baik, apa yang Nabi buat di Baitul Maqdis? Nabi bersembahyang bersama dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi sembahyang. Nabi sembahyang. Bersama mereka, dan Nabi mengimamkan mereka sembahyang. Nabi mengimamkan. Itu maksud mereka tu hidup. Jangan kata duduk senyap tunggu kiamat je, senyap tak ada fungsi, kerah kejung. Jangan. Mereka hidup pada martabat mereka tu. Baik. Tidakkah kita dengar dalam peristiwa Isra' Mi'raj juga, Nabi pergi ke Sidratul Muntaha menerima perintah solat daripada Allah. Apa yang berlaku? Mula-mula solat itu diturunkan 50 rakaat. 50 rakaat, 50 kali sehari semalam. Nabi turun, siapa yang Nabi jumpa? Nabi Musa. Masa itu Nabi Musa hidup lagi ke mati dah? Sudah meninggal dunia. Berjumpa dengan Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa? Nabi Musa beri nasihat supaya minta kurang. Tengok, kita tahu dah Nabi Musa mati. Sekarang menasihati Nabi supaya minta kurang sembahyang tu. Nabi naik lagi minta kurang 5, turun naik itu. Nasihat dari Nabi Musa yang kita yakin sudah mati. Itu maksud al-anbiya ahya fi kuburihim. Mereka hidup dalam kubur mereka. Yusallun. Bukan nabi-nabi saja. Ni kena faham oleh ni. Orang kita hari ni tak maaf lah. Ni pemikiran Salafi Wahabi ni telah mengujar ni, merosakkan pemikiran ni, keyakinan kita. Bukan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul saja. Yang lain daripada Nabi dan Rasul pun seperti itu juga. Tidakkah kita baca Al-Quran? Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid pada jalan Allah ni mati. Quran kata sendiri. Jangan bersangka mati. Bal ahya, bahkan mereka ni hidup, inda rabbihim yurzaqun, dapat rizki lagi, dapat rizki. Dapat rizki lagi. Ayat ni kita tahulah, ramai orang baca semua, tapi jangan duk perhati makna itu. Jangan sangka jadi macam khoya jadi. Tapi kalau kita faham balik jelas bahawa orang mati syahid ni mati-mati dah, tapi dalam kehidupan mereka hidup lagi, berfungsi selepas mereka mati tu, berfungsi lagi. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ada ayat lain sebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kata, tadi jangan kamu sangka. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah ni sebagai mati. Jangan kamu kata gitu. Bahkan mereka ni hidup, tapi kamu saja tak sedar. Tu dia. Walakin la tash'urun. Mu je tak sedar. Begitu hidup. Artinya, baik, saya nak balik kepada besar. Ini akhir sekali lagi. Saya tak boleh panjang-panjang sangat. Akhir sekali. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Berlaku selepas Nabi wafat ni. Selepas Nabi sudah wafat ni. Pertama sekali, kita mengucapkan salam kepada Nabi tu. Siapa ke Nabi dan Nabi balas salam kita tu? Kena ingat. Itu disebut dalam hadis. Kita beri salam ke Nabi. Salam kita tu disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi menjawab tu. Itu hadis sebut. Bukan rekaan ulama tu, ulama ni. Hadis sebut. Nabi menjawab salam kita. Itu maksud mereka tu hidup. Tapi di alam mereka tu. Kalau mati, tak ada jawapan lah. Orang hantar SMS, tak ada reply lah, tak ada reply. Atau je. Tak ada balas, tak ada terima mesej mula. Kau tak mestilah mudah lah. Nabi jawab. Dan kita pergi ziarah kubur dia. Salam. Malangnya Syekh Ibn Taymiyah yang menjadi rujukan kepada
orang yang cenderung, sahabat-sahabat kita yang cenderung kepada faham Salafi Wahabi ni, mereka mengharamkan Ibn Taymiyah lah, dan orang yang mengikuti mereka ni, mereka mengharamkan ziarah kubur Nabi. Mengharamkan. Syekh Ibn Taymiyah ni, dia kata ziarah kubur Nabi ni haram, berdosa. Sehingga kalau kita ni bermusafir nak pergi tujuan tu kita tidak mendapat rukhsah untuk jamak dan qasar sembahyang. Tak ada, sebab dia anggap tujuan tu tujuan yang tujuan yang maksiat. Ziarah kubur Nabi maksiat. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak terima pandangan tu lah. Cuma saya nak beritahu kenapa? Ni dia. Orang Islam pergi ziarah kubur Nabi tu, walaupun Nabi wafat, macam dia hidup lah. Kerana Nabi salam, sabar dan dia balas salam. Agama ni jangan kena tahu dalil. Biar faham dalil, biar jelas dalil. Jadi pernah Syekh Ibn Atta, pengarang kitab Hikam tu, pernah berdiskusi dengan Syekh Ibn Taymiyah ni tentang perkara ni. Syekh Ibn Atta tanya dia, sebab apa melarang orang ziarah kubur tu, memberi fatwa haram ziarah kubur Nabi tu, alasan apa benda? Apa jawapan Syekh Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah kata, sadu zari'ah, aku nak tutup lubang-lubang yang boleh membawa kepada syirik. Lepas tu aku larang, sebab aku tengok orang pergi ziarah kubur tu jadi unsur syirik banyak. Aku nak tutup dia tu. Apa jawapan Syekh Ibn Atta? Syekh Ibn Atta kata gini, dah sebab apa mudahwi petua juga supaya anggur tu jangan orang tanam. Sebab apa? Daripada anggur ni orang buat arak. Orang buat arak. Sebab apa mudah kata? Beri fatwa, jangan tanam. Tak boleh, haram tanam anggur. Kira apa? Kira orang buat arak dengan anggur ni. Sebab apa mudah beri fatwa gitu? Yang kedua dia kata, sebab apa mudah beri fatwa, orang lelaki ni kena kasih kemaluan dia tu. Kasih, macam lembu kena kasih lah. Kan lembu nak suruh gemuk kan, orang kasih dia kan, dia tak ada nafsu, jadi makan kerja dia, jadi dia jadi gemuk. Jadi kata Syekh Ibn Atta, sebab apa mudah beri fatwa, orang lelaki ni kena kasih lagi. Supaya apa? Supaya tak berlaku penzinaan. Bila buat gitu tak ada orang zina. Sebab apa mudah kata gitu tak? Tak kata apa. Nak kabarnya sampai begitu. Tapi kita ni faham, yang kita pegang alim ulama kita dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni, memahami bahawa kita ziarah kubur Nabi tu, kita bisa salam ke dia, dengar Nabi akan balas balik. Tu dia. Bukan setakat tu saja, kita di sini pun akan sampai. Akan sampai salamnya tu. Sebab tu sahabat-sahabat sendiri pun, sahabat Nabi ni zaman Nabi hidup, memanglah mereka datang kepada Nabi. Lepas wafat pun mereka datang lagi ke kubur Nabi. Datang ke kubur. Kerana mereka faham. Kita je duduk tuduh syirik lah, syirik akalan kita. Ataupun kerana tak faham. Tapi kalau kita faham boleh, yang penting biar faham boleh. Faham boleh, betul kefahaman kita, betul keyakinan kita, sama lah. Hak masalahnya, masalah tak faham, ataupun tak ada kefahaman, tak ada keyakinan, boleh jadi sungguhlah syirik. Sama macam orang semayang depan Kaabah juga. Kalau dia duduk rokok ke batu Kaabah tu, sujud tu, kalau dia tak ada kefahamannya betul, boleh jadi syirik juga tu. Kalau dia sembah ke batu tu. Tapi kita fahamlah orang buat gitu tu bukan dia sembah batu tu, hanya berkiblatkan kepada Kaabah. Sebab dia faham. Sama juga ziarah kubur ni. Yang dituduh orang sebagai syirik tu, syirik ni, ni kerana kefahaman tu tak betul. Tapi kalau betul benda ni, tak ada masalah. Baik, balik kepada hubungan tadi tu, kalau Nabi ni setelah wafat tu, sahabat-sahabat ziarah lagi. Kubur Nabi ni, ziarah kubur Nabi, salam Nabi sampai kepada dia. Baik, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu makam Nabi ni, tepi makam Nabi ni kubur Sayyidina Abu Bakar, tepi selagi tu kubur Sayyidina Umar. Perhatikan apa reaksi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila Nabi, sebab kita tahu para Nabi ni dimakamkan di tempat dia meninggal. Itu Nabi, dia dimakamkan di tempat dia meninggal. Musailamah Al-Kadzab, bukan Musailamah, Ghulam Ahmad Al-Qadiani itu, dia yang dikatakan mendakwa Nabi itu, dia mati dalam tandas.
Kena tanam situ boy. Kalau dia Nabi sungguh. Kalau dia Nabi sungguh. Sebab Nabi-Nabi ni dikuburkan tempat dia meninggal. Jadi Nabi Muhammad dia meninggal di rumah Aisyah, rumah situ, dan ditanam, dimakamkan di situ. Baik, saya nak beritahu gelagak Aisyah. Masa Nabi wafat tak ada apa-apa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, minta izin untuk tanam situ pun diizinkan. Tapi Nabi itu siapa dia? Isteri, suami Aisyah. Nabi Muhammad suami Aisyah, tak salah suami dia. Kemudian Abu Bakar wafat, ditanamkan di situ. Tak ada masalah lah. Sebab apa? Ayah dia. Tapi setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, ditanamkan di situ, Aisyah tak buka baju dah. Depan-depan tak buka. Sebab apa? Sebab apa agaknya? Sebelum tu dia buka baju rumah dia. Tapi dia boleh buka baju dia, tak ada masalah. Tapi bila Sayyidina Umar ditanam itu, dia sudah tidak membuka baju dia secara terbuka lagi dah. Sebab apa? Kena tanya sebab apa? Kalau dia tahu bahawa yang mati itu bukan dia secara total, dia masih hidup. Cuma dalam alam dia tu. Takkanlah kita nak tafsir Aisyah ni berkhayal, berasa-berasa. Pakai berasa-berasa, mana boleh buat gitu, main berasa-berasa. Masa Nabi ada, tak ada masalah. Sayyidina Abu Bakar ditanam, tak ada. Sayyidina Umar ditanam, dia tak buka lagi dah pakaian dia secara terbuka di situ. Sebab dia tahu. Dan kita pun tahu, orang yang datang ke ziarah kubur ni, orang yang mati ni, dia tahu siapa yang datang. Dia dengar. Dan kalau kita beri salam, dia akan jawab kalau dia seorang Muslim. Perkara ni yang perlu kita faham. Baik, akhir sekali lah. Saya tak mau panjang melarat sangat. Akhir sekali saya nak beritahu. Saya sengaja gunakan ini. Minta maaf lah, saya tak pergi banyak kepada Maulid Rasul ni. Banyak kepada menjelaskan isu ni. Tapi saya rasa inilah ruang-ruang yang saya boleh jelaskan. Supaya mudah-mudahan perkara ini tidak menjadi kekeliruan dan tidak menjadi tuduh orang tuduh syirik lah itulah. Biar faham boleh. Akhir sekali saya nak kata. Bahawa kita tak putus hubungan dengan orang mati setelah mereka mati. Bahawa mereka ni ada kehidupan mereka sendiri ni. Dan ada satu bentuk tertentu hubungan dengan yang hidup ni. Baik, contohnya macam ada orang apa mati ni bila dia mati tak dengar benda, tahu benda dah. Tak dengar benda dah. Dia baca Al-Quran tu, la tusmul mauta. Engkau Muhammad tidak dapat memperdengarkan orang yang mati. Tapi apa mana ayat tu? Ni jawapan dia. Makna baik. Nabi setelah berlakunya perang Badar, orang-orang musyrikun ada yang mati. Apa yang Nabi buat? Nabi pergi tempat perkuburan mereka tu. Apa Nabi kata? Tidakkah apa yang aku khabar kamu dulu betul? Sahabat tanya. Sebab mungkin masa tu sahabat tidak dapat belum diberi penjelasan yang baik. Sahabat tanya, apakah mereka boleh dengar lagi? Nak kabarnya sahabat pun mungkin sangka macam kita lah. Dan Nabi cakap gitu, dia boleh dengar ke? Sahabat yang tanya. Berarti sahabat sendiri pun mungkin berpandangan sebelum dijelaskan macam kita juga. Mati kat senyap, tak ada apa-apa. Tidakkah apakah aku khabar kamu tu betul, kata Nabi? Sahabat tanya, apakah mereka tu boleh mendengar? Apa jawapan Nabi? Demi Allah, kata, mereka tu, kamu ni tidaklah lebih mendengar daripada mereka tu. Maksud mereka tu lebih dengar darimu lagi. Tu kata Nabi. Mereka tu lebih dengar daripada mu lagi, yang hidup ni. Cuma mereka tidak menjawab. Tu kata. Tak dapat menjawab. Itu bendanya. Jadi hubungan kita balik dengan Nabi Muhammad ini, salah satu kita mengucapkan salam, siapa ke dia, dia akan patah. Kita ziarah kubur Nabi, dia tahu kita ziarah. Dia tengok, dia boleh tahu. Dan kita bersolawat, itu menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa saya tak mau melarat sangatlah, panjang-panjang sangat. Sekadar tu saya rasa dapat saya jelaskan. Sekalipun minta maaf sekali lagi, sekalipun pelang asal tu tak maulid, tapi dia banyak lagi tak kerahin sikit. Minta maaf banyak-banyaklah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.